perlukah seorang wanita menggantikan puasa Ramadan dengan beras? Nak tengoklah dia sebab kes apa. Kalau dia tinggal kerana dia sakit, dia dah sihat, dia kena bayar puasa dia. Tapi jika dia tinggal disebabkan dia mengandung ataupun dia menyusu, maka ada fatwa daripada Abdullah ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, dia hanya bayar fidyah, dia tidak perlu menggantikan puasa. Kita dah urai dalam kuliah yang lepas. Apa hukum berbekam ketika berpuasa di bulan Ramadan? Ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian para ulama kata batal kerana aftar al-hajim wal mahjum. Riwayat hadis sebut terbuka puasa orang yang bekam dan yang membekam. Sebahagian menyebut kerana riwayat Ibnu Abbas lebih kemudian menyebut bahawasanya itu pada awal. Kerana ada riwayat yang menyebut ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrim. Nabi telah berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa dan berihram. Artinya boleh berbekam. Wallahu ta'ala alam, kalau orang tu dia sakit bulan puasa, dia pergi bekam kat tangan dia, keluar darah. Kalau tanya saya, tak batal. Termasuk juga dia derma darah, tak batal. Tapi orang tak derma darah masa tak makan. Riwayat tentang doa duha, Allahumma duha yang disebut dalam sebagian riwayat hadis dhaif. Dhaif. Tapi boleh tak baca? Boleh baca, bukan tak boleh baca. Tapi dari segi nak sandai kepada Nabi, dhaif, maknanya betul. Apakah hukum merasai masakan di lidah tanpa menelan ketika waktu berpuasa? Harus. Ada fatwa daripada Ibnu Abbas membolehkan hal ni. Tapi jangan telan lah. Dia tak di lidah, oh masin. Dia pun boleh buang. Kerana dia tak telan. Tidak mengapa. Apa hukum bercumbuan dengan isteri semasa puasa sehingga menaikkan syahwat? Tak ada time dah. Tak membatalkan puasa. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam riwayat ada satu orang syekh, dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, uqabbilu zawjati wa ana saim, atau uqabbilu ahli wa ana saim. Adakah aku boleh cium isteri aku sedangkan aku puasa? Nabi kata, na'am, ya. Lepas tu datang syab, satu orang muda, dia tanya soalan yang sama. Nabi kata, la. Tak. Jadi dalam riwayat hadis dia kata, faja'alana yanzuru ba'duna ba'dha. Jadi sahabat pun duk tengok, macam mana tadi kata boleh, tak boleh pula. Nabi kata, inna syaikha yamliku irabah. Di bawah Aisyah, sesungguhnya syekh menguasai kemaluannya. Yani orang tua tu menguasai kemaluannya. Kalau budak muda baru kahwin kemarin dulu, lost control. So dia Nabi kata don't start, kan? Kan? Jadi tapi kalau orang yang menguasai dah senior dah, dia tak salah pun. Tak ada pun orang kata, jangan duk cium muka bulan puasa ni, makruh dah. Tapi kalau dia tahu, kalau cium saja memang berakhir 2 bulan turut-turut, janganlah. Ada orang kata kalau nak bersetubuh dengan isteri pada bulan puasa, makan dulu, kemudian bersetubuh, maka tak kena denda 2 bulan turut-turut. Rawahu Radio Lockstar. Okey. Dia tengok marah. Dia ni dalam satu bab dia panggil hiyal, ataupun orang buat helah. Kita nak helah ni, nak helah dengan Tuhan dalam hukum dia. Ada benda yang memang agama benarkan, helah, kerana nak mengelakkan manusia daripada kesusahan, kan? Seperti dalam riwayat tentang Nabi Ayub alaihi salam. Cumanya dalam kes ni Allah larang satu orang menyetubuhi isteri dia. Kalau siapa setubuh 2 bulan turut-turut, tapi tiba-tiba kalau makan dulu kemudian setubuh sehari, setubuh saja 2 bulan turut-turut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Dia kata bagaimana logik hal ini? Satu orang yang langgar dua undang-undang. Satu makan dan setubuh kena sehari, seorang setubuh saja kena 2 bulan turut-turut. Yang pertama kita kena bagi tahu dia tak boleh buka puasa pada bulan puasa. Mana boleh kita pergi keluar pandangan tu. Dia kata ada dalam kitab sebut, dia tak payah bagi tahu, memang kita tahu ada kitab sebut. Tapi bagaimana kita nak bagi tahu seolah-olah dengan mudahlah depa yang nak bersetubuh tu tak tahu cara. Dia boleh cakap macam tu. Tak boleh satu orang buka puasa pada bulan Ramadan, haram hukumnya. Malam ada lagi. Yang tak sabar tu mana sangat. Kan? Dia kata malam ni abang mati sebelum maghrib. Malah. Dia tak boleh melainkan dia musafir. Dia musafir. Dia musafir. Dia musafir tak apalah. Dia boleh lah. Dalam perjalanan dia pergi, hatta dia musafir ke Kuala Lumpur pun dia musafir. Dia orang musafir, diberikan kelonggaran untuk buka puasa tapi kena ganti pada hari yang lain.